Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni 99 usul dirayah hadis. Usul ataupun kaedah kritikan matan hadis atau isi kandungan hadis. Satu panduan mudah dan utamalah yang mula-mula kita kena buat untuk mengesah hadis-hadis dhaif. Ada lemah dan hadis-hadis maudhu' ada palsu dia. Jilid pertama oleh Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf, jilid pertama kita dah. Okey, usul ke-18 ni kita dalam usul yang ke-18 ni kaedah yang ke-18 nak check, nak tahu macam mana hadis tu dhaif dan lemah, iaitu sesuatu peristiwa yang disebutkan dalam suatu riwayat, hadis ke riwayat akan dikira tidak benar, tak betul dan mungkar, tertolaklah. Mungkar diingkari, dia tertolak apabila bercanggah dengan apa-apa yang tersebut dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau bercanggah dengan hadis sahih yang sangat kuat, hadis dhaif tu dikira tertolaklah. Sama ada, tak kira lah dia dhaif ke palsu ke, tapi tertolaklah dah. Okey, contoh pertama, hampir tersebut dalam semua kitab-kitab sirah bahawa Ubaidullah bin Jahsy telah murtad wal a'yadzubillah. Jadi sahabat besar Nabi ni Ubaidullah bin Jahsy ni. Tapi kitab sirah habis dak cerita pasal Ubaidullah bin Jahsy ni masuk agama Kristian setelah berhijrah ke bumi Habsyah bersama isterinya Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah ni akhirnya jadi isteri Nabi lah. Dikatakan Ubaidullah Jahsy ni murtad, mati pula. Lepas tu Ummu Habibah kahwin Nabi, karut dah cerita dah. Waliyazbillah lah. Sedangkan dia sahabat awal dan tidak dijadikan hujah oleh Abu Sufyan untuk sebut di hadapan Hercules dia, Hercules tentang murtadnya sahabat besar ni. Tak ada sebut dah. Tiba-tiba jadi satu cerita yang terkenal dalam sejarah, Ubaidullah bin Jahsy ni murtad pula dah, masuk agama Kristian. Okay, kisah Ubaidullah bin Jahsy memeluk agama Kristian begitu masyhur lah. Tetapi adakah ia sabit dan benar berdasarkan riwayat yang sahih? Ibn Ishaq ketika menyebutkan tentang beberapa orang Quraisy yang tidak terlibat dalam penyembahan berhala-berhala yang tersebar di kalangan orang-orang Quraisy semasa jahiliah lagi, mencatatkan seperti berikut. Jadi masa jahiliah, pak orang ni dia telah awal-awal lagi tak sembah berhala, tolak berhala dah. Tok nenek Nabi pun ada cara sembah berhala juga dah, anak puak-puak dara Nabi. Tapi pak orang ni Waraqah bin Nawfal jadi pak orang ni orang Quraisy yang tidak terlibat dalam penyembahan berhala yang tersebar di kalangan Quraisy semasa jahiliah lagi, iaitu pertama Waraqah bin Nawfal, yang kedua Ubaidullah bin Jahsy, yang ketiga Uthman bin Huwairis, dan yang keempat Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi pak orang ni tak sembah berhala dah. Sebahagian mereka berkata kepada sebahagian lain, kamu memang sedar bahawa kaummu langsung tidak berada di atas kebenaran. Mereka telah melencong dan terpesong daripada agama bapa mereka Ibrahim AS. Jadi pak orang ni telah kritik, dia kata tak betul. Apa orang Quraisy ni telah sesat, tak ikut agama Ibrahim tu asal orang-orang Quraisy dah. Apa batu yang kita bertawaf di sekelilingnya berhala ni? Batu menang berimah ni, batu saja kita sembah dah. Peliklah bagi orang kata puak ni lah, kata Waraqah bin Nawfal, Ubaidullah bin Jahsy, Uthman bin Huwairis dan Zaid bin Amr bin Nufail. Ia tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat. Ia juga tidak dapat memberi mudarat dan manfaat. Batu berhala manfaat ke apa dah? Oleh itu kamu hendaklah mencari agama sendiri. Cari agama sendiri. Sesungguhnya kamu demi Allah tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Tak betul ni, semua berhala . Maka berpisahlah mereka, pak orang ni pergi ke selatan negeri untuk mencari agama Al-Hanafiyah, agama yang lurus, agama yang betul, itu agama Nabi Ibrahim AS. Jadi pak orang ni sejak zaman sebelum jahiliah lagi cari agama dah. Maksudnya orang yang berfikir, orang yang kritis, bukan orang terima bola .
Waraqah bin Nawfal memeluk agama Kristian dan berpegang teguh dengan agama Kristian lah. Ubaidullah Jahsy pun terus dalam kekeliruan sehingga akhirnya memeluk agama Islam. Dia tak masuk agama Gagapo tapi tak semua berhala dah. Kemudian dia berhijrah ke Habsyah pula. Habsyah ni di Ethiopia, di Sudan, ke paling bawah lah nah. Somalia nah, di Somalia, bukan Sudan, Somalia. Lepas tu Sudan dekat lah. Somalia, lepas tu Ethiopia dah dekat-dekat tu. Tak perih lah ni. Jadi sampai dah Habsyah, bukan apa-apa. Kemudian dia berhijrah ke Habsyah bersama orang-orang Islam yang lain. Dia diikuti oleh isterinya Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Jadi isteri dia Ummu Habibah binti Abu Sufyan, isteri kepada Ubaidullah bin Jahsy ni. Ubaidullah bin Jahsy ni isteri dia Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Nah. Setelah sampai ke Habsyah, dia memeluk agama Kristian dan meninggalkan Islam hingga akhirnya dia meninggal di sana sebagai seorang Kristian. Tu dia mengikut riwayat Ibn Ishaq lah. Nah, sampai di Habsyah masuk Kristian, tinggal Islam. Meninggal dalam agama Kristian mengikut riwayat Ibn Ishaq ni. Kemudian kata Ibn Ishaq. Bentar. Kemudian kata Ibn Ishaq, qala Ibn Ishaq, fahaddatsani Muhammad bin Ja'far bin Zubair, qala kana Ubaidullah bin Jahsy hina tanassara yamurru bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum hunalika min ardil Habasyati fayaqulu faqahna wa sa'tum ay absarna wa antum taltamisuna al-basar wa lam tubsiru ba'd. Okey, bermaksud dia Muhammad bin Ja'far Az-Zubair meriwayatkan padaku, katanya Ubaidullah bin Jahsy setelah memeluk agama Islam ketika bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di sana dah. Selalu berkata, aku sudah nampak kebenaran sedangkan kamu masih lagi meraba-raba dan belum nampak kebenaran. Dia kata gitu dah. Kata Ibn Ishaq lah. Rujukan mana? Bukan kitab hadis dah. Yang ini dalam Ibn Hisham, Sirah Ibn Hisham jilid 1 muka surat 204-205. Jadi kitab ni adalah anak murid kepada Ibn Ishaq, gitulah. Jadi yang ambil tu sumber Ibn Ishaq lah. Ibn Hisham, Sirah Ibn Hisham jilid 1 muka surat 204-205. As-Suhaili dalam Radul Unuf jilid 2 muka surat 347 hingga 348. Ini sekadar syarah bagi Sirah Ibn Hisham lah, Radul Unuf ni. Dah. Okay, komentar pertama, guru Ibn Ishaq dalam riwayat ini ialah Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair bin Awam. Ini guru yang ambil riwayat, Ibn Ishaq ambil riwayat lah. Ibn Ishaq ni tak guru pada Ibn Syam ni. Jadi Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair bin Awam tu tok guru dia, beliau ialah seorang thiqah lah. Meninggal dunia pada tahun 100 Hijrah ke atas. Beliau termasuk antara perawi dari tabaqah yang ke-6, itu tabaqah yang tidak sabit. Seorang pun daripadanya ada bertemu dengan mana-mana sahabat. Dengan itu cerita ini adalah berdasarkan sanad yang mursal. Nah, dia ni tak sempat berjumpa sahabat. Dia tabaqah kena jauh sangat dah. Dia meninggal pada tahun ke-1 Hijrah, tapi dia lahir bila? Lahir tu tidak awal mana dah. Umur berapa tahu dah. Dia tabaqah kena dan dia tidak mungkin bertemu dengan sahabat. Rasulullah tak mungkin dah. Kemudian Ibn Ishaq berkata, menyebutkan tentang kedatangan Ja'far bin Abi Talib dari Habsyah. Kata beliau, Muhammad bin Ja'far Az-Zubair meriwayatkan kepadaku daripada Urwah. Katanya Ubaidullah bin Jahsy keluar bersama orang Islam sebagai seorang Muslim. Setelah sampai ke bumi Habsyah, dia telah menjadi Kristian. Nah, ini riwayat Ibn Ishaq juga dah. Muhammad bin Ja'far Az-Zubair. Okey, kata Ibn Ishaq lagi dah, apabila dia bertemu dengan orang Islam, lalu beliau menyebutkan seperti tersebut sebelum ini lah, kita sebelum ini. Walaupun sanad cerita ini sahih, tetapi ini juga mursal dah. Sanad lepas tu lah mursal. Inilah sanad yang paling sahih berhubung dengan Ubaidullah bin Jahsy memeluk agama Islam. Rujuk As-Suhaili dalam Radul Unuf syarah
Sirah Ibn Hisham tu jilid 6 muka surat 538 dah. Ini paling sahih lah. Ketika menyebutkan kisah perkahwinan Nabi dengan Ummu Habibah, beliau berkata, kemudian setelah berkahwin dengan Zainab, Rasulullah SAW berkahwin pula dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Itulah, lepas Zainab Nabi kahwin pula dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan lah, anak kepada Abu Sufyan. Nah, hak kita bincang sebelum ni, tak betul cerita lah dalam Sahih Bukhari. Ada Sahih Muslim. Abu Sufyan tawarkan anak dia tu tak betul, kerana Nabi nikah awal lagi dengan Ummu Habibah. Dan dia tidak dikahwinkan oleh wali Abu Sufyan. Abu Sufyan bukan wali dia, tapi Raja Habsyah ke apa, jadi wali lah, pemerintah atau wali hakim, wali raja lah. Ummu Habibah sebelum itu adalah isteri Ubaidullah bin Jahsy. Kemudian dia mati meninggalkan isterinya itu Bimi Habsyah, dan dia telah menganut agama Kristian selepas Islamnya. Itu dalam kitab Ibn Ishaq lah, Sirah Ibn Ishaq muka surat 41. Cerita ini juga dikemukakan tanpa sanad. Cerita ni tanpa sanad lah. Ibn Ishaq ke Ibn Hisham pun tak ada sanad, tak kuat mana lah. Okay, komentar kedua. Kisah ini juga dikemukakan oleh Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat Ibn Sa'ad lah. Katanya, Muhammad bin Umar meriwayatkan pada kami, katanya, Abdullah bin Amr bin Zubair meriwayatkan pada kami daripada Ismail bin Amr bin Sa'id bin Al-As, katanya, Ummu Habibah menceritakan, pernah aku bermimpi melihat Ubaidullah bin Jahsy, suamiku, dalam rupa yang paling hodoh dan paling jelek. Aku terkejut lalu berkata, demi Allah, keadaannya betul-betul telah berubah. Ini riwayat ni lah. Tabaqat Ibn Sa'ad. Pada keesokan harinya, terus Ubaidullah berkata, wahai Ummu Habibah, sungguhnya aku telah berfikir dan mengkaji tentang agama. Tidak aku nampak satu pun agama yang lebih baik daripada Kristian. Sesungguhnya aku telah pun menganut agama itu, kemudian masuk ke dalam agama Muhammad, kemudian sekarang aku kembali semula kepada Kristian. Murtad kepada Kristian mula. Maka aku berkata, demi Allah, itu tidak baik bagi untukmu. Dan aku menceritakan kepadanya tentang mimpiku melihatnya itu, tetapi dia tidak mempedulikannya. Sebaliknya dia semakin ketagih arak hinggalah mati. Riwayat Ibn Sa'ad dan Tabaqat Ibn Sa'ad jilid 8 muka surat 97. Ni cerita ni kalau betul, mestilah Abu Sufyan buat hujah. Tok lelaki anak dia, anak perempuan dia Ummu Habibah tu murtad, mestilah jadi hujah modal politik penting lah. Dah. Koloni politik orang lain buat dah. Dia hak benar ke Yahudi masuk atau Israel masuk kapal terbang zaman dia, itu dah lain dah. Orang nak sama apa hadis 40 nak lawan hadis 40, geng dia tu dah lain, gitulah. Tadi benda orang kita salah pun dia boleh kalih tukar oleh salah. Tambahlah benda ni betul-betul hujah untuk Abu Sufyan buat hujah untuk lawan Nabi, buat modal politik dia. Kalau lah betul tok lelaki kepada Ummu Habibah ni, iaitu Ubaidullah bin Jahsy ni murtad masuk Kristian, mesti buat hujah dah. Tak apalah, kita baca lagi. Ubaidullah bin Jahsy telah memeluk agama Islam dan berhijrah ke Habsyah. Kemudian dia murtad dan memeluk agama Kristian. Dia meninggal dunia di sana sebagai seorang Kristian. Itulah menurut riwayat Ibn Sa'ad dan At-Tabaqat ni jilid 8 muka surat 281. Habis itu dah. Guru Ibn Sa'ad dalam dua cerita tersebut adalah Waqidi, Muhammad bin Umar. Walaupun terkenal dengan keluasan ilmunya, dia dianggap sebagai perawi matruk yang tertuduh berdusta, tetapi dia bukan yakin disahkan dusta tu, tapi dia tertuduh dusta lah. Dan ni banyak cerita, luah cerita dia lah. Okay, komentar ketiga. Hakim juga meriwayatkannya dalam Mustadrak Hakim daripada Zuhri secara mursal juga dalam Mustadrak Hakim. Di dalamnya tersebut, kemudian dia terpesona dan memeluk agama Kristian dan mati sebagai seorang Kristian. Ummu Habibah pula ditetapkan oleh Allah atas agama Islam. Dia tidak mahu masuk agama Kristian. Rujuk Al-Hakim, Mustadrak Hakim, jilid 4, muka surat 21. Beliau meriwayatkannya secara mausul, secara bersambung melalui saluran riwayat Al-Baqidi. Dalamnya tersebut mimpi Ummu Habibah sama seperti yang tersebut dalam riwayat Ibn Sa'ad juga. Rujuk Al-Hakim, Mustadrak Hakim, jilid 4, muka surat 42. Okey, riwayat Mursal Al-Zuhri adalah dhaif. Secara umumnya riwayat Mursal Al-Zuhri ni pun riwayat Mursal Al-Zuhri, Zuhri dah dhaif. Demikianlah kata Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Talkhisul Habir, jilid 4, muka surat 111. Talkhisul Habir ni kitab salah. Dia kaji hadis kitab ke apa Aziz tu. Syarah Al-Rajih tak ingat. Talkhisul Habir ni kitab cara kaji, dia kata Mursal Zuhri ni dhaif.
Imam Zahabi berkata, kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, mursal Zuhri lebih teruk daripada mursal orang lain kerana dia hafiz. Selagi dia boleh menyebut nama seorang perawi, dia akan menyebutkannya. Dah. Dia hanya tidak menyebut nama orang dia tidak suka menyebut namanya dah. Dia tak sebut nama tu, dia ambil riwayat tu daripada orang hak pelik lah. Orang tak boleh pakai kerja dah. Kalau resuh mesti dia sebut nama. Bagi saya Az-Zahabi, riwayat mursal Zuhri seperti riwayat mu'addal, riwayat putus. Kerana selalu gugur daripada sanad dua orang. Kalau mengikut kajian Az-Zahabi, dia kaji kalau Az-Zuhri ni tersebut tu Nabi kata tu riwayat tu zaman sahabat zaman Nabi ni. Biasanya riwayat mu'addal, bukanlah mursal je mu'addal. Putus dua orang lah. Mu'addal, putus dua orang. Bukan putus orang, putus dua orang. Nak siapa zaman Nabi ke, siapa Nabi ke sahabat ni. Putus dua orang. Tidak sewajarnya kita mengatakan dia hanya menggugurkan nama sahabat sahaja. Kalau benar suatu riwayat itu daripada seorang sahabat, tentu akan disebutkan secara jelas dan mudahlah kepadanya memausulkannya. Kalau betul sahabat, mesti riwayat dah. Dia ni orang yang kata kuat Zuhri, tiba-tiba tak sebut, mesti ada masalah ni. Orang yang menganggap mursal Zuhri sama seperti mursal Sa'id bin Musayyab, mursal Urwah bin Zubair dan perawi-perawi seumpama mereka berdua, sebenarnya dia tidak sedar apa yang dicakapkannya. Nah, kalau dia anggap serupa mursal Zuhri ni mursal Sa'id bin Musayyab ke mursal Urwah bin Zubair tu, memang tak khabar lah. Tak sedar dah. Ya, mursalnya sama seperti mursal Qatadah dan perawi lain seumpamanya, yang lemah lah, bukan mursal Sa'id bin Musayyab. Lihat Syiarun A'lam An-Nubala jilid 5 muka surat 338 hingga 339. Okey, komentar keempat ni. At-Tabari mengemukakan cerita ini dalam Tarikh Tabari di bawah tajuk kisah isteri-isteri Rasulullah SAW daripada Hisham bin Muhammad secara mursal. Kisah Ummu Habibah disebutkan begini. Kemudian suaminya menjadi Kristian. Ada Ubaidullah bin Jahsh ni. Suaminya cuba memujuknya mengikuti jejaknya, tapi ia Ummu Habibah enggan. Ummu Habibah tetap di atas agamanya sedangkan suaminya mati di atas agama Kristian. Rujuk At-Tabari, Tarikh Tabari jilid 2 muka surat 13. Okay, selain riwayat ini dinukilkan secara mursal, ia dinukilkan daripada Hisham bin Muhammad bin Sa'id Al-Qalbi. Ini berat juga dah. Mursal tersekau dia diriwayat pada Hisham bin Muhammad bin Sa'id Al-Qalbi. Hisham adalah seorang Rafidi yang matruk. Seorang Rafidah lah. Orang Syiah Rafidah yang teruk, matruk yang ditinggalkan hadisnya dah. Imam Ahmad berkata tentangnya, Hisham hanya tukang cerita dan seorang ahli dalam bidang keturunan. Dia bijak juga, hebat bidang keturunan nasab. Saya tidak fikir ada siapa meriwayatkan hadis daripadanya. Kalau buat hadis orang tak pakai belakang dah. Rujuk Hafiz Ibn Hajar sekali dalam Lisan Al-Mizan jilid 6 muka surat 196. Ibn Athir dalam Tarikh Ibn Athir lah juga menukilkan cerita ini daripada Ibn Kalbi juga. Sama lah. Ibn Kalbi yang Hisham bin Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi ni. Lihat Al-Kamil fi Tarikh jilid 2 muka surat 210. Komentar kelima, Al-Baqi mengemukakannya dalam Ad-Dalail Nubuwahnya melalui saluran riwayat Ibnu Lahiyah daripada Ibnu Aswad daripada Urwah. Kata beliau dari kalangan Bani Asad bin Khuzaimah, Ubaidullah bin Jahsy, dia mati di bumi Habsyah sebagai seorang Nasrani. Isterinya Ummu Habibah binti Abi Sufyan ada bersamanya. Nama sebenarnya ialah Ramlah. Ummu Habibah nama sebenarnya Ramlah. Setelah itu Ummu Habibah dikahwini oleh Rasulullah SAW. Uthman bin Affan mengahwinkan baginda dengannya di bumi Habsyah. Sebelum ni ada riwayat kata Bukit Uthman, tapi apa macam-macam lah. Ada sebut nama ni, ada sebut nama raja tak. Sini sebut Uthman lah, yang mengahwinkan Ummu Habibah dengan Nabi dah. Jadi macam wali lah. Lihat Dalail Nubuwah jilid 3 muka surat 460. Riwayat ini mempunyai dua ilat, dua penyakit. Pertama irsal dan kelemahan Ibnu Lahiyah. Yang kedua matanya juga gharib, gajilah, isi kandungannya pelik. Ada bercanggah macam Utsman bin Affan, ada cerita-cerita lain tu, ada orang kata pelik. Kata Ibnu Katsir, adapun kata Urwah bahawa Utsman mengahwinkannya dengan Nabi SAW, maka itu adalah suatu yang ganjil yang pelik lah Utsman dia. Kerana Utsman telah pulang ke Mekah sebelum peristiwa itu lagi. Utsman pulang awal, di tahun Nabi hijrah ke Madinah, lorak-lorak dah. Tak ada, tu tinggal lekot terus pergi dah. Kemudian berhijrah pula ke Madinah dengan ditemani isterinya Ruqayyah. Ruqayyah ni anak Nabi dah. Lihat Al-Bidayah wa Nihayah jilid 4 muka surat 143 dah. Komentar ke-6. Biografi Ubaidullah bin Jahsy tidak dikemukakan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab, Ibn Athir dalam Usudul Ghabah dan Hafiz Ibn Hajar dalam Al-Isabah. Biografi Ubaidullah bin Jahsy ada.
kitab-kitab pasal sahabat ni tak? Isti'ab, Usdul Ghabah, Isabah ni. Di bawah biografi saudaranya Abdullah dalam Al-Isabah, Hafiz Ibn Hajar tidak menyebutkan apa-apa juga ni. Ni. Adik-beradik dia Abdullah bin Jahsh. Ni. Dia Ibadullah ni. Jadi tak sebut juga pasal Abdullah ni. Pasal Ubaidullah pasal. Adapun Ibn Abdul Bar, beliau mengatakan dalam Isti'ab di bawah biografi Abdullah begini. Dia ada dan saudaranya Abu Ahmad Abdullah bin Jahshi, termasuk sahabat-sahabat yang berhijrah di peringkat permulaan Islam lagi. Dari kalangan orang-orang yang telah mendapat kelebihan berhijrah 2 kali. Hijrah ke Habsyah dan hijrah ke Madinah. Nah. Ni tentang gitu lah. Tentang Abdullah, adik-beradik dia lah. Adik-beradik Ubaidullah. Saudara mereka berdua, Ubaidullah bin Jahshi pula telah menjadi Kristian di bumi Habsyah dan mati di sana sebagai seorang Kristian. Dan dengan itu terpisah dan terputuslah hubungan isterinya Ummu Habibah daripadanya. Ini kata Ibn Abdul Bar. Rujuk Al-Isti'ab di tepi kitab Al-Isabah jilid 2 muka surat 203. Demikian juga disebutkan oleh Ibn Asir dalam bawah biografi Abdullah. Di bawah biografi Ummu Habibah dalam Isabah, kata Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, apabila suaminya Ubaidullah memeluk agama Kristian dan murtad daripada agama Islam, dia berpisah dengannya. Cerahlah pisahnya. Ibn Sa'ad melalui saluran riwayat Ismail bin Amr bin Sa'id Al-Umawi berkata, Al-Isabah jilid 4 muka surat 299. Beliau menyebutkan kisah yang telah dikemukakan oleh Ibn Sa'ad daripada Al-Waqidi seperti tersebut sebelum ini lah. Jadi sumber dia Al-Waqidi juga lah. Okey, komentar ketujuh. Di bawah biografi Ummu Habibah di dalam Tahzib Tahzib, Hafiz Ibn Hajar tidak menyebutkan tentang Ubaidullah bin Jahsh menjadi Kristian. Tak ada sebut. Dalam Tahzib Tahzib. Ibn Hajar tak sebut. Beliau hanya menyebutkan begini, Ummu Habibah telah berhijrah ke Habsyah bersama suaminya Ubaidullah bin Jahshi. Suaminya meninggal dunia di sana. Lalu beliau dikahwini oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan kerana murtad, kerana meninggal dunia baru Nabi nikah dia. Ketika beliau masih di sana pada tahun ke-6 Hijrah, ke-6 Hijrah lagi dia. Menurut setengah ulama pada tahun ke-7 Hijrah. Jadi tahun naik Hijrah, tahun ke-7 Hijrah, matilah Ubaidullah bin Jahshi ni. Sebelum tu lagi, lepas tu Nabi nikah. Tak sebut pemurtad ni. Ini kitab Tahzib Tahzib Ibn Hajar Asqalani. Az-Zahabi dalam Siyarul A'lam balaknya di bawah biografi Ummu Habibah mengemukakan riwayat Ibn Sa'ad daripada Al-Waqidi yang menyebutkan perihal mimpinya berkenaan dengan kemurtadan suaminya. Riwayat Ibn Sa'ad juga rujuk daripada Waqidi juga dah. Kemudian Az-Zahabi menyatakan ini riwayat munkar. Tapi Az-Zahabi kritik. Dia kata riwayat hak kata murtadnya suami Ummu Habibah ni, Ubaidullah bin Jahsh ni, riwayat munkar. Lihat Siyarul A'lam Balak jilid 2 muka surat 21, tetapi beliau tidak menyatakan sebab mungkarnya. Pakai ringkas gitu tak sebut mungkarnya dah. Kita kena kaji lagi dah. Okay, komentar ke-8. Antara perkara yang mentarjihkan, menguatkan cerita kemurtadan Ubaidullah bin Jahshi tidak sahih. Bukan menguatkan sahih, menguatkan tidak sahih dah. Menguatkan cerita, mentarjihkan cerita kemurtadan Ubaidullah bin Jahshi tidak sahih ialah adanya riwayat-riwayat sahih berhubungan dengan perkahwinan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah. Ada riwayat sahih cerita ni. Riwayat-riwayat itu langsung tidak ada menyebutkan tentang murtadnya Ubaidullah bin Jahshi. Ia hanya cerita mati, lepas tu nikah. Tu lah cerita. Tak ada cerita pasal murtad Ubaidullah bin Jahshi. Sedangkan hadis tu sahih. Umpamanya satu riwayat dikemukakan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Sanad yang kuat lah, sihat kuat dah. Melalui saluran Az-Zuhri daripada Urwah, daripada Ummu Habibah. Ini sama tu. Zuhri, Urwah, Ummu Habibah. Bahawa sesungguhnya dia dahulu adalah isteri Ubaidullah bin Jahshi. Setelah pergi ke negeri Najasyi, suaminya meninggal dunia. Tak ada sebut murtad, sebab meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW pun berkahwin dengan Ummu Habibah ketika beliau berada di bumi Habsyah lagi. Jadi dia tak cerita murtad, dia cerita mati. Kes nikah tu bukan kes murtad, tapi kes meninggal dunia. Dia meninggal dunia, untuk lelaki dia menikah dengan Nabi lah, di Habsyah lagi. Najasyi lah yang mengahwinkan beliau dengan Rasulullah. Jadi Tok Wali Hakim, Wali Raja Najasyi. Najasyi memberikan kepada Ummu Habibah sebanyak 4,000 sebagai mas kahwinnya ni. Terbayar ke Nabi lah. Rujuk Al-Fathul Rabbani jilid 16 muka surat 70. Abu Daud dan Nasa'i juga turut meriwayatkannya dalam sunan masing-masing.
Okay, komentar ke-9. Daripada keterangan yang lalu terbukti bahawa kisah kemurtadan Ubaidullah bin Jahsy tidaklah sahih dan tidak sabit kerana beberapa alasan berikut. Kita nak baca alasan apa dah. Pertama, riwayat itu tidak menyebutkan mempunyai sanad yang sahih dan sanad yang muttasil bersambung. Sanad tak sahih sekali, lepas tu tak bersambung pula dah. Riwayat yang sanadnya tidak putus adalah riwayat Al-Waqidi. Riwayat mursalnya pula datang daripada Urwah bin Zubair. Tidak mungkin kita berhujah dengan riwayat mursal bagi orang yang menerima riwayat mursal juga sebagai hujah sekalipun dalam suatu persoalan seperti ini kerana ia melibatkan hukuman murtad terhadap salah seorang sahabat besar yang tergolong dalam as-sabiqun al-awwalun. Dah. Riwayat Waqidi ni sah dah. Riwayat mursal pula lepas tu riwayat Waqidi dah. Waqidi ni nipu banyaklah nipu dah. Banyak rekod gapo tahulah nampak dia apa. Macam tukar cerita lah dah. Lepas tu masalah kita nak meragukan, kita nak hukum murtad kepada sahabat besar. Baik kita salah hukum kata dia Islam lagi. Kalau betulnya murtad pun, selamat kita dah. Tapi kita tuduh orang kafir, murtad berat. Macam isu politik negara hari ni tuduh orang kafir. Orang kafir sungguh pun kita tak boleh mudah-mudah kata, wahai kafir mudah dah. Kecuali masa kita berdebat je tak lawan Islam boleh dah. Kalau ada suasana biasa tak boleh kita kata, wahai kafir ke apa tak boleh. Walaupun kafir sungguh dah. Tak baca kuliah ayuhal kafirun tu ayat umum dah. Kita sebut wahai orang kafir dah. Nah, kita ayat umum, ayat berhujah. Tu pun lah. Untuknya masa tu sebagai ayat Quran itu turun sebagai jawapan masa Nabi berdebat dengan orang kafir yang lawan dah. Dalam keadaan biasa Nabi tak metod dakwah, Nabi tak panggil wahai kafir ke pok dago dia dah. Dah. Dia hanya panggil ya ammi gitu dah. Tengok sesanalah. Jangan kita kata pakai mudah-mudah simplistik mikir macam kita boykot McDonald ke boykot dah. You simplistik kira McDonald ni ada tunjuk gambar di Israel tu, McDonald di Israel tu beri makanan kepada tentera Israel. Maksudnya McDonald sokong Israel dah. Sedangkan McDonald tu franchise seluruh dunia dah. Jadi tidak simplistik dah, tidak simple. DAP kafir dah, tidak simplistik ramai DAP orang Islam ni. Jadi begitu juga cerita-cerita sini, kita tidak boleh mudah-mudah menuduh sahabat besar ni bukan sahabat kecil. Bukan tuduh DAP yang ada ustaz sekalipun ada orang pakai perudah ada dalam DAP ni. Ada dalam bukan kita tak boleh tuduh mudah nah. Tambah-tambah sahabat besar as-sabiqun al-awwalin, orang awal-awal masuk Islam ni, orang tengguh. Pasal cerita Isra Mi'raj pun mereka tak murtad ke apa dah. Cerita-cerita gapo benda tak murtad tiba-tiba tak tahu sebab gapo tu dah murtad. Berat kita dah. Komentar kedua dah. Alasan kedua. Riwayat-riwayat sahih tentang perkahwinan Nabi dengan Ummu Habibah pula tidak ada yang menyebut tentang kemurtadan suaminya. Yang lalu sebagaimana dapat dilihat dalam riwayat Ahmad, riwayat Abu Daud dan riwayat Nasa'i ni. Ada 3 kitab besar hadis ni. Kitab muktabar hadis. Tak ada sebut pasal dia murtad yang sekadar mati, meninggal dunia. Lepas meninggal dunia dia berkahwin dengan Nabi. Tak sebut dia murtad ni. Hak tu hanya riwayat yang sahih. Komentar ketiga, agak sukar untuk terima sahabat as-sabiqun al-awwal murtad dan meninggalkan agama Islam sedangkan dia termasuk sahabat yang berhijrah susah payah demi menjaga agamanya bersama isterinya ke negeri yang asing yang sangat jauh. Lebih-lebih lagi sahabat seperti Ubaidullah bin Jahsy yang semasa zaman jahiliyah lagi telah pun tidak suka kepada penyembahan berhala seperti orang-orang Quraisy yang lain. Sedangkan dalam Kristian tu ada juga unsur-unsur nak keberhalaan tu ada dah sikit-sikit dah. Kalau tidak sekuat Quraisy pun dia ada dah unsur berhala tu, unsur anak Tuhan ke apa. Tidak mungkin Ubaidullah bin Jahsy yang berfikir susah payah dia tolak ke agama berhala di Mekah tu. Tiba-tiba murtad masuk Kristian. Payah. Kecuali hujah kena kuat benar lah. Sahih dah. Sikapnya bersama beberapa tokoh yang lain seperti Waraqah yang mencari-cari agama peninggalan Nabi Ibrahim. Sebagaimana tersebut dalam riwayat Ibn Ishaq yang telah dikemukakan sebelum ini. Sedangkan dalam riwayat Ibn Sa'ad daripada Al-Waqidi tersebut beliau telah pun menganut agama Kristian sebelum agama Islam dah. Sedangkan dalam riwayat sebelum ni tak sebut dia masuk Kristian. Ini riwayat Waqidi ni Kristian dulu, lepas tu Islam, lepas tu Kristian balik dah. Pelik lah dah. Jadi dia ikut Nabi Ibrahim bukan ikut Kristian dah. Kalau riwayat sebelum ni dah. Dia dimaklumi bahawa berita kebangkitan Rasulullah SAW adalah sesuatu yang ma'ruf di kalangan ahli kitab.
Dari orang kitab, orang ngaji ni, dia tahu betul Nabi bangkit ni. Sama ada Yahudi maupun Kristian tahu. Bagaimanapun mungkin seorang yang menanti-nanti agama baru, untuk dianutinya boleh murtad daripadanya, pula untuk pergi kepada agama yang diketahuinya sebagai telah mansuh. Kan? Tahu ada benda tak betul dah Kristian ni. Bahkan Waraqah bin Aufan ni, kawan saya dia tu mesti tahu dah. Komentar keempat ataupun ulasan keempat, perkahwinan Nabi SAW dengan Habibah telah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah, mengikut sesetengah ulama pada tahun ke-7 Hijrah. Sedangkan kemurtadan Ubaidullah yang didakwakan telah berlaku lama sebelum itu, ketika mana Islam telah pun terkenal dan telah tersebar ke serata tempat hingga keluar semenanjung Arab. Bahkan ketika itu sudah ada orang-orang yang pura-pura Islam seperti golongan munafikun ni. Golongan munafik ni baru timbul dah. Bila di Madinah tiba-tiba dia ni masuk susah. Islam susah tu, dia masuk Islam dah. Ketika Islam hebat dah, ada KJS sendiri ni, KJS Madinah, tiba-tiba dia murtad. Pelik dah. Kalau nak murtad ni masa susah ni, masa senang dah. KJS Islam kuat dah. Hujah pun kuat dah. Komentar alasan ke-10. Dalam dialog Heraklius dengan Abu Sufyan, yang ketika itu masih lagi musyrik, terdapat antara slogannya ialah, adakah sesiapa dari kalangan mereka pengikut Muhammad telah murtad kerana bencikan agamanya setelah memeluknya? Jawab Abu Sufyan tidak ada. Jadi Abu Sufyan tak tahu natu dia murtad. Pelik juga dah. Kalau betul lah murtad dah. Jadi dia tak tahu. Makna cerita ni tak betul lah dah. Kalau dia tahu mesti awak modal yang akan cerita pada Heraklius dah, bahawa natu dia murtad dah. Sekiranya Ubaidullah benar-benar telah menjadi Kristian, nescaya itu merupakan peluang keemasan untuk Abu Sufyan memburuk-burukkan Nabi dan dakwah Nabi, sebagaimana dilakukan olehnya apabila ditanya adakah dia Muhammad SAW berkhianat. Saya jawab tidak, tapi kami berada dalam satu jangka masa perjanjian damai dengannya, dan kami tidak pasti apakah yang akan dilakukannya terhadap perjanjian damai itu. Dan mesti kata adalah buah kritik dia. Kata Abu Sufyan, aku tidak menemui satu peluang yang dapat aku selitkan keburukan Nabi sedikit pun selain daripada perkataan tadi. Nak memburuk Nabi tak jadi dah, tak jadi. Lihat Sahih Bukhari, kitab Bada'il Wahyi, jilid 1, muka 42 bersama Fathul Bari. Tiba-tiba hadis kuat ni tak cerita juga tentang murtadnya natu Abu Sufyan, iaitu Ubaidullah bin Jahsh. Tidak mungkin dikatakan Abu Sufyan tidak mengetahui tentang kemurtadan Ubaidullah jika ia benar-benar telah berlaku. Kerana Abu Sufyan adalah mertuanya, ayah kepada Ummu Habibah. Mesti begitu tersapa dah. Komentar atau ulasan komentar ke-11. Habislah komentar ke-11. Cerita kemurtadan Ubaidullah berkait dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Bukan calon-calon sahabat, tetapi dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terawal masuk Islam. Jadi kita nak terima mudah-mudah tu tak, cerita murtad ni tak boleh. Pasal dia as-sabiqun al-awwalun, orang-orang awal masuk Islam yang melalui susah payuh nak masuk nak jaga agama ni, payuh nah. Ikut salah satu kaedah usul ialah al-aslu baqa ma kana ala ma kana. Pada prinsipnya sesuatu itu akan dikira sebagaimana adanya sebenarnya itu. Asal-asal dia orang Islam. Nak kata murtad ni kena ada hujah kuat dah. Jika sanad riwayat tentang kemurtadannya sahih, memanglah tidak menimbulkan masalah. Tetapi yang menimbulkan masalah ialah sanadnya tidak sahih dan tidak sabit. Nas syariat pula begitu banyak mengajar ke umat Islam supaya membela dan bertahankan maruah orang Islam. Kalau ada cerita orang ni liberal dah, orang ni anti-Islam ke apa dah, kita sebagai orang Islam yang betul, bukan orang taksub khawarij ke apa, kita akan sangka baik dulu dah. Kita akan tolak dulu selagi tak ada yang sahih, yang kuat. Kita selagi kita tak tanya dia direct dah, kita tengok hujah dia, kita kena sangka baik sebagai orang Islam dah. Apalagi kalau orang Islam itu sahabat Nabi, bahkan sahabat Nabi dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, sahabat Nabi yang orang yang pertama masuk Islam, yang terawal masuk Islam, yang bersegera masuk Islam. Jadi maruah dia besar dah. Kita tak boleh mudah-mudah percaya satu berita yang tak jelas tentang perkara buruk yang dibuat oleh as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang terawal masuk Islam. Kita tak boleh terima mudah-mudah. Kita nak kritik, kena kaji biar betul sahih baru terima dah. Kalau bobo dengar cerita tak boleh. Bahaya ni. Maruah orang Islam, maruah sahabat yang awal-awal masuk Islam dah. Awal-awal masuk Islam ni besar maruah dia. Komentar ke-12. Ibn Hibban dalam sahihnya meriwayatkan katanya, Sa'id bin Katsir bin Ufair meriwayatkan pada kami, katanya Al-Laits meriwayatkan pada kami daripada Ibnu Musafir, daripada Ibnu Syihab, daripada Urwah, daripada Aisyah.
Katanya kemudian Ubaidullah bin Jahsy berhijrah bersama Ummu Habibah binti Abu Sufyan yang merupakan isterinya ke bumi Habsyah. Jadi Ubaidullah bin Jahsy ni tak lelaki Ummu Habibah pergilah berhijrah bersama isterinya ke Habsyah. Setelah sampai ke Habsyah, Ubaidullah jatuh sakit dan ketika beliau hampir meninggal dunia, beliau telah berwasiat untuk Rasulullah SAW supaya baginda mengahwini Ummu Habibah selepas kematiannya. Tekad orang yang murtad beri wasiat supaya Nabi nikah. Jadi sini cerita ni hak lebih kuat yang sahih. Ceritanya Ubaidullah sendiri wasiat. Kalau aku mati, dia beri wasiat untuk Nabi nikah dengan bini dia dah. Selepas kematiannya, kalau dia mati dah. Ketika jatuh sakit nak mati dah. Dan murtad gapo ni, kalau dia murtad mesti tak sibui bini dia ke Nabi, ni bui lah. Kalau akan mati, dia wasiat untuk Rasulullah kahwin dengan Ummu Habibah. Setelah Ummu Habibah dikahwinkan dengan Rasulullah SAW, Najasyi menghantar Ummu Habibah pulang ke Madinah dan dengan diiringi Syurahbil bin Hasanah. Najasyi pun masuk Islam. Tiba-tiba tuduh Ubaidullah bin Jahsy murtad. Bukan dia dah. Sedangkan dia sebenarnya Ubaidullah bin Jahsy dia suruh kahwin, Nabi kahwin dengan isteri dia kalau dia mati dah, Ummu Habibah. Jadi Najasyi hantar Ummu Habibah pulang ke Madinah dengan diiringi Syurahbil bin Hasanah. Lihat Sahih Ibn Hibban jilid 13 muka surat 386. Habis. So contoh dah. Kita buat mana? Allah tak boleh juga. Contoh kedua panjang mana ni? Panjang juga. Teragi juga. Okey, contoh kedua dah. Abu Talib bapa saudara Nabi SAW terkenal sebagai penjaga baginda semasa kecil dan sebagai pembela dan sebagai pelindung baginda daripada pelbagai bentuk cemahan dan serangan orang kafir Quraisy. Setelah baginda diutuskan sebagai Nabi, adakah Muslim atau tidak Muslim? Merupakan salah satu topik yang dipersisihkan di kalangan para ulama Sunni dan ulama Syiah ni. Jadi benda ni bincang nama dah, bukan lah ni ya. Gaduh lagi berbahas antara tokoh ahli sunnah hebat yang sokong Abu Talib ni Islam, iaitu itulah Puak Nabi pun Islam ni, mak Nabi pun Islam, bahkan Abu Talib ni. Antaranya ada cerita ni disebutkan ialah Imam Suyuti lah dah. Tak apalah kita baca dah. Kita baca. Adalah tidak mengherankan kalau para ulama Syiah berijma'. Ulama Syiah ni bukan khilaf ni, ijma' ni lah. Tentang keislaman dan keimanan Abu Talib. Bagaimana mereka akan menerima bapak bagi bapak sekalian imam tidak Islam dan tidak beriman ni. Jadi bapak Ali ni, Ali radhiyallahu ni, bapak Ali bin Abi Talib, Abu Talib tu bapak dia. Takkanlah bapak dia tidak Islam dah. Jadi dia kehil lah. Buat hujah macam mana supaya nampaknya biar nampak masuk Islam lah Abu Talib ni. Apa yang mengherankan ialah adanya segelintir ulama Sunni masalahnya yang senada dan seirama dengan puak-puak Syiah dalam masalah ini. Ni pelik dah. Meskipun tidak ada satu dalil yang kukuh yang layak dijadikan pegangan. Tidak dalil dan bukti-bukti yang kukuh sebaliknya menjelaskan bahawa Abu Talib tidaklah mati sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang Muslim. Mukmin ya. Tidak jadi seorang Muslim dan mukmin. Malah beliau seperti orang-orang kafir Quraisy yang lain telah mati atas agama nenek moyang-moyang kafir. Itu riwayat yang sahih dah. Dalil yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang mengatakan Abu Talib itu telah meninggal dunia atas agama Islam ialah riwayat sirah berikut. Dah. Haddatsana Yunus bin Buqair an Ibn Ishaq qala haddatsani Al-Abbas bin Abdullah bin Ma'bad an ba'di ahlihi an Ibn Abbas qala lamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib fi maradihi faqala lahu ay ammi qul la ilaha illallah أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة فقال يا ابن أخي والله لولا مخافة السبت عليك وعلى أهل بيتك من بعدي يرون أني قلتها جزعا حين نزل بي الموت لقلتها لا أقولها إلا لأسرك بها فلما ثقل أبو طالب رؤيا يحرك شفتيه فأسقى إليه العباس ليستمع قوله فرجع العباس عنه فقال يا رسول الله قال والله قال الكلمة التي سألته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمع.
Ni riwayat Ibn Sa'd. Dari sirah Ibn Sa'd lah. Okay, maksudnya Ibn Sa'd meriwayatkan katanya Al-Abbas bin Abdullah. Nah. Jadi dalil ni digunakan orang yang mengatakan Abu Talib tu masuk agama Islam lah. Riwayat sirah Ibn Sa'd. Ibn Sa'd meriwayatkan katanya Al-Abbas bin Abdullah bin Ma'bad meriwayatkan padaku daripada salah seorang ahli keluarganya. Daripada Abdullah bin Abbas katanya, bila Rasulullah SAW pergi kepada Abu Talib ketika sakitnya, baginda berkata kepadanya, hai pakcik, ucapkanlah la ilaha illallah, nanti dapatlah aku memberikan syafaat kepadamu dengan adanya ucapan itu. Jawab Abu Talib, hai anak saudaraku, jikalau tidak kerana aku takut engkau dan ahli keluargamu akan disumpah sesudahku, kerana mereka akan fikir aku mengucapkannya lantaran kegelisahan ketika hampir mati, nescaya aku ucapkannya. Dah. Aku tidak akan mengucapkannya kecuali untuk menyenangkan hatimu dengannya semata-mata lah. Dah. Kalau aku ucap pun tak ada faedah sebab aku ni bukan masuk Islam gitu dah. Sekadar nak senangkan hati anak saudara dia Nabi lah. Riwayat ni lah. Setelah Abu Talib sakit tenat, dia kelihatan menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Abbas mendekatkan telinga ke mulutnya untuk mendengar apakah yang diucapkannya. Nah. Lalu Abbas meninggalkannya dan terus berkata, wahai Rasulullah, demi Allah sungguhnya dia telah mengucapkan apa yang kau minta supaya diucapkannya. Nabi SAW pula berkata, aku tak dengar. Nah. Dalam Asma', aku tak dengar dia. Tapi Abbas kata dia dengar. Itu riwayat dia lah. Kerujukan Ibn Ishaq dalam sirah Ibn Ishaq dalam As-Siyar wal Maghazi, buku surat 238. Ini Hisham dan As-Siratun Nabawiyah jilid 1 muka surat 417 hingga 418. Al-Bahaqi dalam Dalailun Nubuwah jilid 2 muka surat 346. Komentar dah. Pertama dah. Punca riwayat di atas adalah sirah Ibn Ishaq. Sama ada Ibn Hisham, Bahaqi atau lain tokoh. Selepasnya semuanya mengambilnya daripada Ibn Ishaq juga dah. Jadi sumber asal-asal Ibn Ishaq dah. Pendek kata Ibn Ishaq merupakan madar bagi riwayat ini. Para ulama hadis bersepakat tentang tafarrudat Ibn Ishaq. Bersendirian Ibn Ishaq tidak boleh diterima pakai lah. Orang lain tak cerita, dia cerita seorang dia. Ia paling tidak daif menurut kesepakatan mereka. Sepakat daif dah. Komentar kedua dah. Selain itu dalam isnadnya juga terdapat seorang perawi yang majhul. Tak kenal siapa-siapa ni. Lihat bahagian yang bergaris di bawahnya dalam isnad riwayat yang dikemukakan di atas. Jadi amba'di ahli dah. Lepas tu dah. Dia kata kita ba'di ahli. Tidak diketahui siapakah ba'di ahli yang meriwayatkan cerita ini kepada Al-Abbas bin Abdullah bin Ma'bad. Siapa dia? Tahu cerita ni. Kerananya isnad riwayat ini sekali lagi menjadi dhaif. Tak tahu siapa-siapa. Ba'di ahli sebahagian dah. Wujud tidak ke reka kau tak tahulah. Jadi tu tak boleh tak cerita perawi ni tak boleh. Jadi dhaif lalu dah. Perawi majhul. Tak tahu siapa-siapa dah. Komentar ketiga, jika diperhatikan riwayat Ibn Ishaq ini dengan teliti dan dengan cermat, anda akan dapati kandungannya saling menolak antara satu sama lain. Di satu pihak ia didakwa sebagai bukti Abu Talib telah mati sebagai seorang Islam kerana dia telah mengucapkan di akhir hayatnya. Di satu pihak yang lain pula, bukankah tersebut juga dalamnya kata-kata Abu Talib, aku tidak akan mengucapkannya kecuali untuk menyenangkan hatimu dengannya semata-mata dah. Bukan ucap nak masuk Islam kan? Ucap nak bersuruh senang hati Nabi dah. Baik, tak ucap nak suruh gitu dah. Ini berarti Abu Talib telah mengucapkan dua kalimah syahadat di akhir hayatnya hanya untuk menjaga hati dan menyenangkan hati Rasulullah SAW sahaja. Bukan ikhlas lah. Tidaklah dia menenturkannya dengan hati yang ikhlas. Komentar keempat. Abu Talib meninggal dunia pada tahun ke-10 kenabian. Dah. Bukan 10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Jadi khilaf di kalangan para ulama bahawa pada ketika itu Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi dan adik-beradik Abu Talib belum lagi mulut Islam. Dah, Abbas ni tak masuk Islam lagi dah. Abbas masuk Islam lewat lah. Tahun ke-8 hijrah ni. Dekat dengan pembukaan kota Mekah ni. Dah. Lepas tu, bagaimana pula dia yang masih kafir seperti kafir-kafir Quraisy yang lain boleh memanggil anak saudaranya Muhammad dengan panggilan Ya Rasulullah. Ada tu Ya Rasulullah. Dia katakan faqala ya Rasulullah qad wallahi qala al-kalimatul lati sa'altahu dah. Jadi Abbas panggil ya Rasulullah sedangkan dia tak masuk Islam sehinggalah pada tahun ke-8 Hijrah. Panggilan seperti ini tidak pernah digunakan sama sekali oleh mana-mana kafir Quraisy untuk Nabi kita, termasuk bapa saudaranya yang belum memeluk agama Islam, tak panggil Nabi ya Rasulullah.
Komentar kelima. Jika Abbas telah benar-benar mendengar Abu Talib mengucapkan di akhir hayatnya seperti apa yang terdapat dalam riwayat ini, tentulah dia telah yakin tentang keislaman Abu Talib ni. Nah. Soalnya bagaimana setelah kemudiannya dia telah memeluk agama Islam, dia bertanya pula Rasulullah SAW tentang nasib Abu Talib yang dipercayainya telah meninggal dunia sebagai seorang kafir ni. Jadi dia ni, Abbas ni masuk Islam lewat lah. Lepas tanya, guna Abu Talib ni mati kafir dulu lah. Soalan gitu lah. Dia guna kafir sini. Nah. Tapi depan Nabi tak panggil Abu Talib kafir pun, Nabi panggil ya Amin. Dia tengok sesuatu situasi lah. Lihat bentuk soalannya menurut apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di bawah ini, kata Abbas. Jadi Abbas ni tanya. Nah, seolah-olah dia ni tak kata, dia mengucap ni. Dia tak dengar lah. Dia katakan, ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka? Qul na'am huwa fi dah min narin laula ana lakana fi darki al-asfali minan nar. Maksudnya, wahai Rasulullah. Dah Abbas ni tanya dekat saudara Nabi ni. Apakah engkau berguna kepada Abu Talib walaupun sedikit pun guna kamu ni? Dia Nabi nak. Dia telah menjagamu dan marah-marah keranamu. Jadi dia jaga lama dah. Pok saudara Nabi Abu Talib ni jaga Nabi lama dah. Jawab Nabi SAW dia berada di bahagian cetek dalam neraka dah. Dia tidak terlerai dalam neraka, dia cetek dalam neraka ni. Kalau tidak kerana aku, nescaya dia berada di bahagian paling bawah neraka ni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Abbas ni tak tahu tanya. Kalau dia riwayat ni betul, buat apa dia tanya, dia tahu. Abbas ni masuk Islam, mesti dia tahu gitu. Dia ni dah lah masuk Islam lewat. Lepas tu dia pun tak sebut gini dah. Seolah-olah dia tak tahu pun Abu Talib ni mengucapkan kalimah syahadat. Seperti riwayat tersebut ni. Komentar ke-6. Kalau Abbas benar-benar telah mendengar Abu Talib mengucapkan 2 kalimah syahadat sebelum meninggal dunia, tentulah dia menceritakan juga kepada orang-orang lain selain Nabi SAW. Dia mesti cerita ke orang lain dah. Dan kalau ceritakan kepada orang lain, tentulah peristiwa itu telah heboh di kalangan masyarakat Quraisy Makkah. Kalau betul mesti mereka geger lah. Kafir Quraisy geger dah. Jadi Abu Talib masuk Islam dah. Sedangkan dia Abbas ni tak masuk Islam dah. Kalau dia dengar kan mesti dia cerita ke orang lain dah. Tetapi tidak pernah pula Abu Talib disebut-sebut orang sebagai seorang Islam seperti Abbas sendiri dah. Akil saudaranya dan juga Hamzah. Ni adik-beradik Abu Talib lah. Adik-beradik Nabi ni. Ayah Nabi, adik-beradik ayah Nabi. Atau seperti Ahlul Bait lain yang telah memeluk agama Islam. Mestilah disebut-sebut dah. Komentar ke-7. Berpandukan usul dirajah yang sedang kita bicarakan sekarang, riwayat yang berpunca daripada kitab Sirah Ibn Ishaq itu tidak mungkin akan dinilai sahih. Dalam keadaan ia sendiri sememangnya dhaif. Kedhaifannya semakin bertambah-tambah kerana bercanggahnya dengan sekian banyak hadis-hadis sahih yang lain. Di bawah ini dikemukakan dalil berupa riwayat-riwayat sahih yang jelas bertentangan dan benar-benar bercanggah dengan riwayat satu ini. Okey, pertama. Yang pertama, para ulama bersepakat tentang firman Allah di bawah ini diturunkan berkenaan dengan Abu Talib. Ini ulama sepakat ni. Dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa 'alimun bil muhtadin. Bermaksud sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberikan petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya dia menerima Islam. Tetapi Allah jualah yang berkuasa memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturan Allah lah. Dan dialah juga yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat petunjuk. Jadi hati perut orang itu kalau dia ikhlas, dia mudah masuk Islam. Kepada memeluk Islam ni. Kalau dia ni, Allah tahu hati tak sesuai, dia tak akan jadi masuk Islam ni. Walaupun kata dia baik dia. Surah Al-Qasas ayat 56. Jadi Imam Nawawi rahimahullah meninggal tahun 907 Hijrah berkata, ahli-ahli tafsir ijma' bersepakat ijma' tentang ayat ini turun berkenaan dengan Abu Talib. Sepakat ni dah tak ada khilaf. Az-Zajjaj dan lain juga turut menukilkan ijma' mengenai ijma' mereka tentang perkara ini. Walaupun begitu maknanya umum lah. Maknanya boleh pakai belaka. Kerana memanglah tidak ada yang dapat memberikan petunjuk dan menyesatkan selain Allah SWT sahaja. Lihat An-Nawawi Syarah Sahih Muslim jilid 1 muka surat 41. Okey, Hafiz Ibn Hajar Asqalani meninggal 852 Hijrah menulis, tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang ayat ini turun berkenaan dengan Abu Talib.
Lihat Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jilid 8 muka surat 506. Jadi tak ada khilaf ni. Semua sepakat cerita ni tentang Nabi Muhammad tidak ada kuasa untuk beri petunjuk pada siapa-siapa anak beranak dia, hanya saya lah termasuk saudara Nabi dah. Ayat ni semua kata gitu. Ulama-ulama tafsir, sahabat-sahabat semua sepakat dah. Ijma' dah. Okey. Komentar kedua dah. Riwayat ni dah bercanggah riwayat ni. Ada riwayat lain iaitu Mustajab bin Hazan menceritakan, kata beliau, lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah faqala ay ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah atarghabu an millati Abdul Muttalib falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idanihi bitilkal maqalati hatta qala Abu Talib akhira ma kallamahum ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka fa anzalallah ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin wa anzalallahu fi Abi Talib faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Okey, maksudnya ketika Abu Talib hampir meninggal dunia, Nabi SAW pergi kepada Abu Talib lah. Baginda dapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah sudah pun berada di samping Abu Talib lah. Kata Nabi SAW, pakcik ucapkanlah la ilaha illallah, iaitu satu ucapan yang akan aku jadikan sebagai pembela untukmu di sisi Allah SWT lah. Ucaplah sekali la ilaha illallah, Nabi akan berhujah depan Allah. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, hai Abu Talib, apakah engkau tidak suka kepada agama Abdul Muttalib? Jadi pok-pok dari lain ke apa ni, orang besar lain kata, mu tak suka ke dah Abu Jahal ni, pembesar Quraisy lain lah. Mu tak suka ke agama Abdul Muttalib, agama tok nenek Nabi lah juga lah. Kedua mereka terus mengucapkannya hinggalah Abu Talib mengucapkan sesuatu di akhir kata-katanya yang menunjukkan ia berada di atas agama Abdul Muttalib. Lalu Nabi SAW bersabda, aku akan memohonkan keampunan untukmu selagi aku tidak dilarang. Jadi Nabi nak mohon apa juga kepada Abu Talib ni, kerana Nabi sayang sangat kepada pok saudara dia ni, yang jaga yang kecil lagi Nabi dah. Pok Nabi meninggal belakang, Tok Nabi pegang betul, Abu Talib lah pegang Nabi sampai ke besar, sampai ke tua ni. Okey, kemudian turunlah ayat, tidak patut bagi Nabi dan orang yang beriman memintakan keampunan kepada orang-orang musyrik meskipun mereka merupakan kerabat yang terdekat, setelah jelas bagi mereka bahawa mereka itu adalah para penghuni neraka jahim. Surah Taubah ayat 113. So ayat. Dan berkenaan dengan Abu Talib, Allah menurunkan kepada Nabi SAW ayat, sesungguhnya engkau Muhammad tidak berkuasa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kasihi supaya dia menerima Islam, tetapi Allah lah yang dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Surah Al-Qasas ayat penuh. Nabi hebat dakwah dia pun dari tak terima masuk Islam. Rujuk hadis riwayat Bukhari Muslim lain. Jadi hadis ni hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis kuat dah, menunjukkan turunnya ayat tertentu dah. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim dan ada lain cerita tentang larangan Nabi doa kepada saudara dia tidak Islam lah. Dan Nabi tidak berkuasa untuk beri petunjuk dah. Begitulah. Okey, kalau Abdul Muttalib seorang Muslim, tentu memilih agamanya berarti memilih agama Islam lah. Kalau begitu, kenapa Allah melarang Nabi SAW beristighfar untuk bapa saudaranya? Itu dalam ayat 113 surah Taubah. Kenapa ayat Quran larang Nabi istighfar ni? Dan kenapa Allah menurunkan ayat 56 dalam surah Al-Qasas ni? Ayat kata tak berkuasa beri petunjuk dah. Dan kalau Abdul Muttalib seorang Muslim, dan kalau Abdul Muttalib memang diketahui sebagai seorang Muslim, kenapa Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, hai Abu Talib, apakah engkau tidak suka kepada agama Abdul Muttalib? Apakah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah suka kepada agama Islam dan orang Islam? Belum dah. Semasa ini menunjukkan Abdul Muttalib datuk Nabi SAW itu diketahui tidak Muslim juga. Tok Nabi pun tidak Muslim, Abu Talib pun saudara Nabi pun tidak Muslim lah. Gitulah.
Maksudnya agama nenek moyang yang ada syirik berhala ke apa lah. Ketiga dah, Abu Hurairah meriwayatkan katanya Rasulullah SAW berkata kepada pihak pakciknya Abu Talib, ucapkanlah la ilaha illallah, nescaya aku dapat bersaksi dengannya untukmu di hari kiamat nanti. Nah, jadi Nabi suruh Pok Daya ucap la ilaha illallah lah, baru Nabi boleh berhujah nak selamatkan Pok Daya di akhirat saya soalnya. Okey, jawab Abu Talib, jikalau tidak kerana orang Quraisy akan mencelaku dengan mengatakan sungguhnya keresahan ketika hampir matilah yang mendorongmu untuk mengucapkan kalimah syahadat itu, nescaya aku tenangkan hatimu dengan mengucapkannya. Kalaulah resah hampir mati dah nak mengucap kalimah syahadat ni, saya Nabi dia ucap lah, kalau takut orang kafir kurusah ni. Maka Allah menurunkan firman-Nya yang bermaksud, sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberikan petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya dia menerima Islam, tetapi Allah lah yang dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Surah Al-Qasas ayat benar, hadis riwayat Muslim. Hadis ni ceritanya hadis. Okey, komentar keempat ni, komentar keempat. Abbas bin Abdul Muttalib pernah bertanya kepada Rasulullah SAW begini, dan lihat apa jawapan baginda kepada Abbas ni. Ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka? Qala na'am, huwa fi dhahdahin min narin laula ana lakana fi daraki al-asfali minan nar. Maksudnya, wahai Rasulullah, apakah engkau berguna kepada Abu Talib walaupun sedikit ni? Dia telah menjagamu dan marah-marah kerana-mu. Jawab Nabi SAW, dia berada di bahagian cetek dalam neraka. Tidak tergelerai lah, dia duduk cetek dalam neraka. Kalau tidak kerana aku, nescaya dia berada di bahagian paling bawah neraka dah. Hadis Bukhari dan Muslim. Okay, As-Sahili meninggal 551 Hijrah berkata, zahir hadis ini menunjukkan Abu Talib telah meninggal dunia atas kesyirikan. Lihat Adradul Unuf jilid 4 muka surat 19 lah. Dia sendiri pun pensyarah Sirah Ibn Hisham pun dia kritik juga riwayat tadi kata Islam. Islam Abu Talib masuk Islam sebelum mati. Setelah mengumumkan hadis ini, Hafiz Ibn Hajar Asqalani meninggal pada 852 Hijrah menuliskan, demikianlah keadaan orang yang mati di atas kekufuran. Kalau dia Abu Talib mati atas tauhid, tentulah dia selamat terus daripada api neraka ni. Hadis-hadis dan riwayat yang sahih terdapat dengan banyak sekali berkenaan dengan kematian Abu Talib atas kekufuran itu. Lihat Al-Isabah jilid 7 muka surat 241. Ya, habis itu ni. Okay, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang bapa saudaranya Abu Talib. Abu Sa'id Al-Khudri ni dengar Nabi kata tentang pak saudara Nabi Abu Talib, menjawablah. Ketika orang tanya tentang bapa pak saudara dia Abu Talib, Nabi jawabnya, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumil qiyamati fayuj'alu fi dhahdahi minan nar yablughu ka'bahi yaghli minhu dimaghuhu. Bermaksud, semoga syafaatku berguna kepadanya di hari kiamat nanti. Dia akan diletakkan di bahagian neraka yang paling cetek hingga ke buku lalinya sahaja. Begitu pun sudah menggelegak otaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gelegak otak, kena kaki baru. Tak apa kaki tapi gelegak otak dah. Kat buku lali je api dah. Api neraka, tapi gelegak otak dah. Kerana syafaat Nabi dah, dia boleh kurang dah tu dah. Komentar ke-6, Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ahwanu ahlin nar. Mungkin komentar hadis-hadis hak cerita tentang pak saudara Nabi ni tidak Islam lah. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ahwanu ahlin nar azaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimaghuhu. Bermaksud ahli neraka yang paling ringan azabnya ialah Abu Talib. Dia memakai sepasang pepatu. Otaknya menggelegak kerana kepanasan sepatu yang dipakainya itu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Komentar ke-7, Ali bin Abi Talib meriwayatkan katanya, lamma tuwfiya abi ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inna ammaka qad tuwfiya qala izhab fawarihi
Qultu innahu mata musyrikan. Qala idhhab fawarihi wa la tuhdithanna syai'an hatta ta'tiyani. Fafa'altu thumma ataituhu fa amarani an aghtasila. Maksudnya, bila ayahku meninggal dunia, aku pergi kepada Rasulullah SAW. Kataku, sesungguhnya pakcikmu telah meninggal dunia. Kata Nabi SAW, pergilah kebumikannya. Aku berkata lagi, dia telah mati dalam keadaan musyrik. Nah, innahu mata musyrikan. Ali katalah. Nabi SAW berkata lagi, pergilah kebumikannya. Dan janganlah sekali-kali engkau melakukan sesuatu sebelum bertemu denganku setelah mengebumikannya dah. Pergi kebumikan pok dia tu. Dan jangan sekali-kali engkau ni, Ali ni, melakukan sesuatu yang sebelum bertemu denganku setelah mengebumikan. Jangan duk cara benda lain lah. Maka aku melakukan apa yang disuruhnya, kemudian pergi menemuinya. Rupa-rupanya dia menyuruh aku mandi dah. Hadir Abu Daud atau Tailisi dalam musnadnya, sanadnya hasan dan muttasil. Suruh Ali mandi dah. Okay, dalam satu riwayat lain, Ali berkata kepada Nabi SAW, inna ammaka asy-syaikh ad-dal qad mata faman yuwarihi. Qala idhhab fawarika abaka. Bermaksud sungguhnya pakcikmu dah. Ammaka dah. Ali kata ke Nabi dah. Sungguhnya pakcikmu tu, pok dia ada pok saudara Nabi dah. Pakcikmu pokcik Nabi lah. Orang tua yang sesat itu telah mati. Siapa yang akan mengemumikannya? Faman yuwarihi. Jawab Nabi SAW, pergilah engkau kemumikanlah ayahmu dah. Ali kena cara jugalah. Oh kafir, so kafir dia tak cara pun dah. Hadis ni diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Dan ini adalah lafaz riwayat Nasa'i. Sanadnya hasan. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud pula menghukumnya sebagai sahih. Nah, hadis ini merupakan nas yang terang dan putus tentang tidak Islamnya Abu Talib. Terai-terai lah hadis ni. Ali sendiri kata ni. Okey, ketujuh Ke-8 dah. Usamah bin Zaid meriwayatkan tentang kenapakah setengah anak Abu Talib menerima pesaka daripadanya dan kenapa pula setengah yang lain tidak menerima dah. Jadi anak Abu Talib ni, Abu Talib tidak Islam, lepas tu keadaan asalnya orang Islam tu terima harta saka orang kafir dah, walpok yang kafir dah. Begini kata beliau, maka na'akilun warisa Abu Talibin wa huwa wa talibun walam yarithu Ja'farun wala Aliun radhiyallahu anhuma sya'an li'annahuma kana muslimaini wa kana Aqilun wa Talibun kafirain. Maksudnya Aqil dan Talib telah menerima pesaka Abu Talib. Ja'far dan Ali radhiyallahu pula langsung tidak mewarisi harta pesaka Abu Talib. Kerana mereka berdua muslim lah. Ja'far dan Ali ni muslim, anak Abu Talib ni. Aqil dan Talib pula adik-beradik Ja'far dan Ali ni, anak Abu Talib belaka, terima saka dah. Aqil dan Talib pula kafir ketika Abu Talib meninggal dunia masa tu dah. Hadir Bukhari, Muslim, Ahmad, Darimi, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan lain. Sebab apa terima saka? Sebab dia kafir lagi Aqil dan Talib masa tu lah. Riwayat ini jelas menunjukkan Abu Talib memang meninggal dunia dalam keadaan kafir ni. Bukhari, Muslim lagi dah. Itulah sebabnya Aqil dan Talib telah menerima pesakanya. Ja'far dan Ali pula tidak boleh menerima pesakanya kerana mereka muslim. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, la yarithul muslimul al-kafira wa la yarithul kafiru al-muslimana. Bermaksud orang muslim tidak boleh menerima pesaka daripada orang kafir, dan orang kafir juga tidak boleh menerima pesaka daripada orang Islam. Orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, habis tu tentang hadis yang sahih yang bercanggah. Banyak-banyak hadis yang bercanggah dengan riwayat dia kata Abu Talib ni macam ucap syahadah dah. Jadi banyak hadis yang hadis sahih yang bercanggah dengan riwayat tu. Yang jelas-jelas dan terang-terang hadis Bukhari Muslim lagi menyatakan Abu Talib mati dalam keadaan bukan Islam dah. Dah. Okey, komentar ke-8 dah. Ibnu Asakir meninggal 571 Hijrah. Menulis waqila innahu aslama wa la yasihu islamahu. Maksudnya ada pendapat yang dhaif mengatakan dia Islam Abu Talib ni, tetapi tidak sahih riwayat tentang Islamnya. Lihat Tarikh Dimashq jilid 66 muka surat 307. Beliau juga berkata tentang hadis Ibn Ishaq yang menjadi pegangan orang-orang yang mengatakan Abu Talib Islam itu, bahawa hadzal hadis fi ba'd isnadihi min yajhalu wal ahadits as-sahih tadullu ala mauti kafiran.
Hadis ini dalam isnadnya, ni kata Ibn Asakir. Hadis ini dalam isnadnya ada orang yang tidak dikenali majhul. Sedangkan hadis-hadis yang sahih menunjukkan kematian Abu Talib ini sebagai seorang kafir. Lihat tarikh Dimash jilid 6 muka surat 333. Komentar ke-9 dah. Walaupun Al-Bahaqi meninggal pada tahun 8 Hijrah, memasukkan juga riwayat Al-Ibn Ishaq itu ke dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Bahaqi masuk juga dalam kitab dia dah. Tetapi setelah mengemukakannya, beliau membuat komentar sebegini. Bahaqi ni buat masuk kitab, beliau tentu dia kata sahih belaka, dia kritik. Imam Tirmizi begitu banyaklah. Kecuali Imam Bukhari dengan Imam Muslim memang syarat dia sahih. Ini tidak, ya kadang-kadang boboh tu ada doa yang kritik balik dah. Jadi Imam Bahaqi kata apa? Dalam kitab dia dalam Nubuwah, setelah mengemukakan riwayat Ibn Ishaq tersebut, kata masuk Islam lagi, masuk Islam mengucaplah Abu Talib dah. Kata-kata Imam Bahaqi dia, hadza isnadun munqati'un wa lam yakun aslama al-Abbas fi dhalika al-waqt. Wa hina aslama sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hali Abi Talib faqala ma fi al-hadith ats-thabit alladhi akhbarnahu Abu Abdullah al-Hafiz. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد البحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم وهو في ضحضح minan nar walau la ana lakana fid darkil al-asfali minan nar. Tepas setelah waktu ambil hadis Bahaqi cerita hadis seolah Abu Talib dia ngucap, tapi dia waktu ambil pula hadis yang bercanggah dengan itulah. Maksudnya ini adalah isnad yang terputus. Hadis kata dia macam Abu Talib dia ngucap tu, isnad yang terputus. Abbas belum lagi memeluk agama Islam pada ketika itu dah. Setelah memeluk agama Islam, dia bertanya Nabi tentang keadaan Abu Talib. Maka jawapan baginda adalah seperti apa yang tersebut dalam hadis yang sahih seperti berikut. Ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka? Qala na'am huwa fi dahdahin minan nar. Dahdahin min nar. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Maksudnya, wahai Rasulullah, apakah engkau berguna kepada Abu Talib walaupun sedikit? Dia telah menjagamu dan marah-marah keranamu. Jawab Nabi SAW, ya, dia berada di bahagian paling cetek dalam neraka. Kalau tidak kerana aku, nescaya dia berada di bahagian paling bawah neraka dah. Ada riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain. Lihat Dalailun Nubuwah jilid 2 muka surat 346. Okey, ke-10, komentar ke-10. Az-Zahabi membuatkan komentar terhadap riwayat itu. Kata beliau, hadza la yasihu walau kana sami'ahu al-Abbas yaquluha lama sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال هل نفعت عمك بشيء ولما قال علي بعد موته يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات. Maksudnya ini tidak sahih. Cerita riwayat kata dia macam ngucap dah Abu Talib. Ini tidak sahih. Kalau Abbas benar-benar telah mendengar Abu Talib mengucapkannya, tentu beliau tidak akan bertanya Nabi SAW, apakah engkau berguna kepada Abu Talib walaupun sedikit ni. Ali itu juga tentunya tidak berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya pakcikmu orang-orang tua yang sesat itu telah mati dah. Ali tak kecek gitulah kalau betul-betul Islam Abu Talib ya. Sesungguhnya pakcikmu tu ayah dia lah, orang tua yang sesat tu telah mati. Gitu kecek Ali ni. Tarikhul Islam jilid 1 muka 232. Beliau juga menulis Az-Zahabi ni. Isnaduhu da'ifun li'anna fihi majhulan. Wa aidan fakana al-Abbas dzalikal waqta 'ala jahiliyatihi. ولهذا إن صح الحديث لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم روايته وقال له لم أسمع. وقد تقدم أنه بعد إسلامه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك. ولو كان العباس عنده علم من الإسلام من إسلام أخيه أبي طالب لما قال هذا. ولما سكت عند قول النبي صلى الله عليه وسلم huwa fi dahdah minan nar wa qala inni sami'tu yaqulu la ilaha illallah walakinna rafidah qaumun buhtun. Maksudnya isnadnya dhaif. Isnad hadis cerita Abu Talib ni dia macam dia ngucap Abah dengar tu dah. Hadisnya isnadnya dhaif kerana dalamnya ada perawi-perawi majhul, tak tahu siapa dia. Abbas pun pada masa itu masih kafir lagi. Jika ceritanya benar sekalipun, Nabi tidak akan menerima periwayatannya. Nabi SAW telah berkata kepadanya, aku tidak dengar
Nah, kalau cerita yang betul pun Nabi tak terima periwayatannya ikut hadis tu dah. Telah pun disebutkan sebelum ini bahawa setelah memeluk agama Islam, Nabas telah pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah engkau berguna kepada Abu Talib walaupun sedikit? Dia telah menjagamu dan marah-marah keranamu." Jawab Nabi SAW, "Ya, dia berada di bahagian cetek dalam neraka. Kalau tidaklah keranaku, nescaya dia berada di bahagian paling bawah dalam neraka dah." Dah. Kalaulah Abbas memang mengetahui tentang keislaman saudaranya Abu Talib, tentu dia tidak bertanya Nabi SAW sebegitu. Tentu dia tidak akan berdiam apabila Nabi SAW berkata dia berada di bahagian cetek dalam neraka. Mesti tak setuju dah. Oh, Islam macam mana masuk neraka dah. Sudah pastilah dia berkata pada ketika itu bahawa aku telah mendengar dia Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum dia tanya, tetapi golongan Rafidah itu memanglah pendusta. Ni kata Az-Zahabi kan. Rujuk Tarikh Islam jilid 2 muka surat 151. Komentar ke sebelah. Hafiz bin Hajar Al-Asqalani berkata hadis itu telah dikemukakan dengan sanad yang salah. Yang salah seorang perawinya tidak disebut namanya majhul lah. Fi ba'di ahlihi tadi lah. Salah seorangnya majhul fi ba'di ahlihi pada salah seorang ahli keluarganya. Jika ia diriwayatkan dengan sanad yang sahih sekalipun, tetap ia dhaif kerana bercanggah dengan hadis-hadis yang lebih sahih dan lebih kuat daripadanya. Apalagi dalam keadaan dia sanadnya dhaif. Dan jadi dia terus mungkar lah, tertolak terus lah. Lihat Fathul Bari jilid 7 muka surat 184. Komentar ke-12, Ibn Katsir berkata dalam sanad hadis ini itu terdapat seorang perawi yang tidak diketahui keadaannya, tak tahu gano dah. Dikatakan oleh salah seorang daripada ahli keluarganya. Fi ba'di ahli salah seorang daripada ahli keluarganya. Perawi ini tidak diketahui nama dan halnya dah. Hadis seumpamanya ini tidak boleh dipakai jika bertafarud bersendirian dan bercanggah pula dengan hadis-hadis sahih yang lain lebih kuat ni. Hadis ini bagi saya tidak sahih kerana kelemahan yang terdapat pada sanadnya itu. Ibn Katsir kata dah. Lihat Bidayah wan Nihayah jilid 3 muka surat 123 ada 123 hingga 125 dah. Lihat Bidayah wan Nihayah jilid 3 muka surat 123 hingga 125 dah. Okey, Ibn Katsir komentar kita belah. Ibn Katsir bagaimanapun ada menyebutkan satu perkara yang cukup menarik. Berhubung dengan perkara ini, menarik dah. Ibn Katsir sebut ni. Kata Ibn Katsir, jikalau tidaklah kerana Allah melarang kita daripada beristighfar. Jikalau tidaklah kerana Allah melarang kita daripada beristighfar, memohon keampunan dan mendoakan keselamatan untuk orang musyrikin, dan saya kita beristighfar dan mendoakan keselamatan untuk Abu Talib. Dah. Lihat Siratul Rasul jilid 2 muka surat 32. Artinya ialah walaupun kita percaya Abu Talib tidak Islam berdasarkan sekian banyak hadis yang sahih, tetapi itu tidaklah membolehkan kita menghina dan mengutuknya kerana jasa dan sumbangannya dalam membela Nabi SAW besar sekali dia. Kelunakan sikapnya terhadap Nabi SAW dan para sahabat pula bukankah telah menyebabkan Abu Talib disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli neraka yang paling ringan siksaannya. Sebab Nabi SAW ini juga secara tidak langsung menunjukkan hukuman dan siksaan terhadap orang-orang kafir dalam neraka itu tidaklah sama beratnya. Orang kafir pun tak sama, Islam pun tak sama lah. Jadi ada tahap-tahap mengikut dosa masing-masing ni. Orang kafir pun kalau dia tidak Muslim, walaupun masuk neraka, dia ada peringkat yang rendah lah kalau dia orang baik, kafir yang baik dah. Habis sikit lagi dah. Habis dah. Situ dah. Tu contoh yang kedua tentang Abu Talib. Di riwayat kata Abu Talib masuk Islam. Tentang riwayat yang sahih banyak kata dia telah tidak Islam lah. Mati dalam keadaan tidak Islam. Itu yang sahih banyak riwayat dah. Bercanggah dengan riwayat sahih banyak. Kita kena tolak hadis kita Abu Talib tu mati dalam keadaan masuk Islam dah. Kerana hadis yang sahih banyak sangat. Mungkin jaga maruah memang gitu dah. Kerana banyak sangat yang sahih. Dia kata tidak Islam mati Abu Talib. Okey, contoh ketiga, salah satu tuduhan jahat yang dilemparkan terhadap Aisyah radhiyallahu anha ialah beliau dikatakan tidak mempercayai Isra Mi'raj. Ada hadis yang cerita seolah-olah Aisyah ni tak percaya Nabi Isra Mi'raj. Yang berlaku kepada tubuh dan jasad Rasulullah SAW. Seolah-olah Aisyah kata mimpi saja, tidaklah dengan tubuh dan jasad Nabi naik ke langit ni. Sebaliknya roh baginda sahaja yang mengalami peristiwa tersebut. At-Tabari dalam tafsir Tabari telah menukilkan satu riwayat yang dikaitkan dengan Aisyah berhubung dengan perkara ini. Di bawah ini dikemukakan riwayat Tabari berkenaan. Haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Salamah
an Muhammad qala haddatsani ba'du ahli Abi Bakr anna Aisyah kan taqulu ma fuqida jasadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinna Allah asra bi ruhihi. Bermaksud sungguhnya Aisyah selalu berkata jasad Rasulullah SAW tidak kehilangan, jasad duduk bumi lah. Tetapi Allah telah mengisrakan rohnya saja, roh dia hak naik ke langit ke apa dah. Rujukan At-Tabari dalam tafsir Jami' Al-Bayan jilid 14 muka surat 445. Ibn Ishaq dalam Sirah Ibn Ishaq muka surat 183. Ibn Hisham dalam Sirah Ibn Hisham jilid 2 muka surat 34 dah. Okey, komentarnya. Pertama, jika dilihat dari sudut ilmu dirayah hadis sahaja pun sudahlah cukup untuk membuktikan kepalsuan riwayat ini. Kalau kita tengok perawi-perawi dia, kita tengok isi kandungan dia, dirayah sahaja pun cukup dah. Dia kira palsu dah hadis ni ataupun dhaif. Aisyah digambarkan seolah-olahnya sudah hidup bersama Nabi sebagai suami isteri ketika berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj. Seolah-olah Aisyah cerita masa dia masih Islam Isra' Mi'raj, sedangkan dia tak bersama Nabi lagi. Seolah-olahnya beliau tidur bersama baginda pada malam tersebut. Dan beliau tidak kehilangan tubuh Rasulullah SAW yang sedang tidur bersamanya pada malam tersebut. Seolah-olah dia dekat Nabi ada dah. Tak hilang dah. Padahal bukankah peristiwa Isra' Mi'raj telah berlaku kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-10 atau ke-11 kenabian. 2-3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Sedangkan Nabi kahwin dekat dengan hijrah dengan Aisyah dan bersama Aisyah ni 2-3 tahun lepas hijrah. Jadi betul lah. Jika diandaikan Nabi SAW telah berkahwin dengan Aisyah pun pada ketika itu, tetap juga mereka belum hidup bersama sebagai suami isteri lagi dengan ijma' para ulama. Sepakat para ulama. Kerana Aisyah dan Rasulullah SAW baru hidup sebagai suami isteri setelah baginda berhijrah ke Madinah. Setengah ulama mengatakan pada tahun pertama hijrah. Setengahnya pula mengatakan pada tahun kedua hijrah. Barulah Nabi bersama Aisyah. Baru tidur sekali. Baru duduk sekali rumah. Komentar kedua, kalau Aisyah tidak tidur bersama Rasulullah SAW pada malam berkenaan, bagaimana pula beliau tahu tubuh baginda tidak kehilangan? Ada situ dah sekali. Yang hilang hanyalah roh baginda saja. Adakah Rasulullah SAW telah menceritakan tentang perkara itu kepadanya? Tidak ada pula riwayat yang sahih menyatakan demikian. Jadi, tak ada lah. Tak apalah dah. Komentar ketiga, riwayat seperti itu sebenarnya sengaja direka-reka untuk menunjukkan kejahilan Aisyah tentang Al-Quran. Nak memburukkan Aisyah, tabarruk dah. Usaha nak menjatuhkan maruah Aisyah. Dan atau untuk mempamerkan sikap beraninya yang melulu-lulu dalam menyanggahi Quran. Nak suruh nampak Aisyah ni anti hadis, anti Quran lah. Bukan anti hadis, ni Quran terus lawan dah. Kalau Allah dalam Quran telah berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi lana minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya, asra bi'abdihi, menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Isra ayat 1 dah. Jadi ayat Quran sebut, Allah sebutnya Allah menjalankan hambanya. Jadi bukannya roh menjalankan hambanya termasuklah body Nabi dah. Apakah arti telah menjalankan hambanya? Adakah ia berarti Allah telah menjalankan roh hambanya sahaja? Kalau rohnya sahaja yang telah diperjalankan, maka apakah yang sukar sangat untuk terima oleh orang kafir Mekah? Terutamanya apabila dikaitkan perjalanan roh dalam alam mimpi saja dah. Alam mimpi ni patah langit turun lalu, tak apa dah. Mereka sendiri pun mungkin telah merayau-rayau dalam mimpi entah ke mana-mana pun, hingga ke dalam syurga sekalipun orang kafir pun dah. Komentar keempat dah. Dilihat dari sudut riwayah juga, apa yang dikemukakan oleh At-Tabari itu tidaklah lebih daripada cerita karut dan cerita mungkar sahaja dah. Kerana ia bercanggah dengan sekian banyak hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh sekian ramai para sahabat Rasulullah SAW, termasuk Aisyah sendiri pun dah. Hadis Isra' Mi'raj itu bahkan termasuk salah satu hadis yang mutawatir dah. Menurut Ibnu Katsir, ia diriwayatkan oleh Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Zar, Malik bin Sa'sa'ah, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Ibnu Abbas, Shaddad bin Aus, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Qurt, Abu Habba al-Ansari, Abu Layla al-Ansari, Abdullah bin Amr, Jabir, Huzaifah, Buraidah, Abu Ayyub, Abu Umamah, Samurah bin Jundub, Abu Hamra, Suhaib al-Rumi, Ummu Hani, Aisyah dan Asma' anak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lihat Ibnu Katsir tafsir Quran Al-Azim jilid 5 muka surat 45. Dia ramah hak riwayat dia, bukanlah Aisyah seorang dah. Dan Aisyah pun ada riwayat juga dah.
Komentar kelima, riwayat dikemukakan oleh Tabari itu terlalu dhaif. Di dalam sanadnya selain terdapat perawi-perawi yang majhul, tak kenal siapa-siapa dia. Terdapat pula perawi-perawi yang bermasalah berturut-turut. Ia terdiri daripada Ibn Humaid, Salamah dan Ibn Ishaq. 3 orang ni ada penyakit belaka dah. Di bawah ini dikemukakan sebuah sedikit maklumat berkenaan dengan perawi-perawi tersebut. Pertama, Ibn Humaid ialah Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Dia selalu menukilkan riwayat daripada Ya'qub Al-Qumi, seorang penulis kitab-kitab Syiah dan selainnya. Jadi Ibn Humaid ni ada unsur Syiah ni. Tok guru dia Ya'qub Al-Qumi ni tok guru Syiah yang besar ni. Ya'qub bin Syaibah berkata dia selalu mengemukakan riwayat-riwayat yang sangat-sangat mungkar dah. Imam Bukhari berkata kedudukannya dipertikaikan. Imam Bukhari kata sikit tu berat tu ni. Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang alim yang senegeri dengannya, berkata dah, dia seorang pendusta besar. Abu Zur'ah Ar-Razi kata dia pendusta besar dah. Berat ni. Fadlah Ar-Razi juga seorang alim senegeri dengannya, berkata, saya mempunyai 50,000 riwayat Muhammad bin Humaid Ar-Razi, tetapi satu pun daripadanya tidak saya kemukakan kepada orang ramai dah. Ada sebukit sikit 50,000 riwayat Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Sahabat dia tak cerita kau orang, kali pelik sangat dah. Pernah Ishaq Al-Qawsaj berkata, Muhammad bin Humaid membaca di hadapan kami kitab Al-Maghazi-nya, karangan Al-Maghazi, karangan Ibn Ishaq. Dia dinukilkannya daripada Salamah bin Al-Abrash. Kebetulan selepas itu saya mengunjungi Ali bin Haran. Saya ternampak beliau sedang membaca kitab Maghazi karangan Ibn Ishaq daripada riwayat Salamah. Saya bertanya beliau, adakah engkau mendengar kitab Maghazi ini daripada Muhammad bin Humaid ni? Dia tanya apa dia ni? Ali bin Mihran lah. Saya ni apa dia? Salman Ibn Qawsaj kata ni. Ibn Ishaq Al-Qawsaj ni kata ni. Dia kata pasal Ali bin Mihran, adakah engkau ni Ali bin Mihran ni mendengar kitab Maghazi ini daripada Muhammad bin Humaid? Mendengar pertanyaan saya itu, Ali bin Mihran tercengang keheranan. Lantas dia menceritakan bahawa Muhammad bin Humaid lah yang mendengar kitab itu daripada saya. Terbalik dah. Bukan dia mengaji dengan Muhammad bin Humaid. Muhammad bin Humaid mengaji dengan Ali bin Mihran. Artinya dakwaan Muhammad bin Humaid bahawa dia telah mendengar Maghazi Ibn Ishaq daripada Salamah adalah dusta semata-mata belawak dah. Dia tidak mendengar menerima kitab itu daripada Salamah, tetapi daripada Ali bin Mihran sebenarnya. Ali bin Mihran lah yang mendengar atau menerima kitab tersebut daripada Salamah. Gitu dah. Setelah mendapat tahu kedudukan sebenarnya, Ishaq Al-Qawsaj berkata dah, aku bersaksi bahawa Muhammad bin Humaid adalah pendusta besar. Jadi Muhammad bin Humaid ini pendusta besar dah. Salih Jazarah berkata, kami menganggap bahawa Muhammad bin Humaid berdusta dalam semua perkara. Muhammad bin Humaid ini berdusta dalam semua perkara yang diceritakan kepada kami. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih berani terhadap Allah daripada Muhammad bin Humaid. Nipu ni. Dia mendengar riwayat-riwayat daripada orang tertentu, kemudian menokok-nokok tambah riwayat-riwayat tersebut dah. Kerana sanad tu okey dah. Hadis tu dia takut tambah dah, rekor-rekor pula dah. Pernah Ibn Khirash mengemukakan riwayat Muhammad bin Humaid, lantas dia berkata, demi Allah dia berbohong. Ulama hadis yang lain berkata bahawa dia selalu mengambil hadis-hadis orang-orang tertentu, kemudian menisbahkannya kepada orang lain pula. Orang yang ambil hadis daripada orang lain, berbenah atas nama orang lain. Imam Nasai berkata dia seorang yang lemah. Salih Jazarah berkata, tidak pernah saya lihat dalam hidup saya seorang yang lebih mahir berbohong daripada dua orang. Iaitu pertama Muhammad bin Humaid, ahli sejarah. Tokoh sejarah ni Muhammad bin Humaid ni. Tapi mahir berbohong ni. Dan yang kedua Sulaiman Asy-Syazkuni ni. Sulaiman Asy-Syazkuni ni. Jadi hebat ni. Bijak berdusta. Tak ke kening ni. Tak guru yang berdusta tak ke kening ni. Bukan orang biasa ni, tak guru besar ni. Tapi pendusta besar ni. Ibn Warah juga telah menganggap Muhammad bin Humaid sebagai pendusta ni. Imam Fadlah Ar-Razi pernah menceritakan bahawa saya pernah pergi kepada Muhammad bin Humaid. Ketika itu dia sedang mereka-reka sanak-sanak cerita-cerita palsu. Tengah reka cerita palsu ni. Fadlah Ar-Razi kata ni, Muhammad bin Humaid tengah-tengah reka sanak-sanak cerita palsu. Imam Zahabi berkata muridnya mu'arikh, yakni sejarawan At-Tabari. Muridnya mu'arikh sejarawan At-Tabari telah menulis dengan penuh yakin bahawa Muhammad bin Humaid tidak ingat Al-Quran. Quran betul ingat, so kena ingat hadis ni. Syiah ni. Yang kedua, Salamah ialah Salamah Al-Abrash. Nama penuhnya ialah Salamah bin Fadl. Dia terkenal dengan gelaran Al-Abrash.
Pernah menjadi qadi di Rai, kerana itulah dia disebahkan dengan Ar-Razi. Kunyahnya ialah Abu Abdillah. Dia terkenal sebagai sejarawan di zamannya, selain dianggap sebagai salah seorang perawi penting Maghazi Ibn Ishaq. Maghazi kitab sejarah lah, tidak pergi kitab sejarah Ibn Ishaq. Pandangan ulama hadis dan rijal terhadapnya dapat dilihat melalui nukilan Imam Zahabi. Beliau menulis, Yahya bin Ma'in berkata, dalam Maghazi tidak ada kitab orang lain yang lebih sempurna daripada kitabnya. Kitab Ibn Ishaq lah. Kami pernah mencatat beberapa riwayat daripadanya. Ishaq bin Rahawayh berkata dia seorang yang da'if. Da'if lah. Walaupun dia kitabnya bagus, sempurna kitabnya banding orang lain. Kitab Maghazi Ibn Ishaq, dia pegang ni, Salamah pegang ni kuat ni. Bukhari berkata setengah hadisnya mungkar. Imam Nasai berkata dia seorang yang da'if. Ali Ibn Al-Madini menceritakan, setelah kami pulang dari Rai, riwayat-riwayat yang pernah kami dengar daripada Salamah kami buangkan dengan anggapan dia adalah riwayat yang karut dan dusta sahaja dah. Jadi Ali Ibn Madini kata dia dengar daripada Salamah ni dusta, karut dusta dah. Dia tahu habis. Yahya bin Ma'in berkata Salamah Al-Abrash Ar-Razi adalah seorang Syiah. Yahya bin Ma'in kata dah. Abu Hatim Ar-Razi berkata dia tidak boleh jadikan hujah. Abu Zur'ah Ar-Razi berkata penduduk Rai sama sekali tidak suka kepadanya lantaran fahamannya yang salah. Sebagai seorang qadi, beliau selalu berlaku zalim terhadap orang ramai meskipun dia bersemayam dengan khusyuk. Nampak semayam khusyuk ni, pakai serba ke apa khusyuk ni. Tapi zalim kepada orang lain. Sebelum menjadi qadi, beliau mengajar kanak-kanak dan beliau meninggal dunia pada tahun 191 Hijrah. Lihat Mizan al-I'tidal jilid 2 muka surat 12, Al-Mizzi dalam Tahzibul Kamal jilid 3 muka surat 252 hingga 253. Okey, poin ketiga dah. Ibn Ishaq sebagaimana telah dimaklumi adalah seorang perawi yang dipertikaikan kedudukannya oleh sekian ramai ulama rijal hadis. Ada yang mengatakan dia pendusta besar, ada yang mengatakan dia berfahaman Syiah dan Mujassimah, dan ada juga yang sampai mengatakan dia Dajjal. Poin keempat dah. Ibn Ishaq pula mengambil cerita ini daripada seorang perawi majhul, tak tahu siapa-siapa dia, ba'di ahli dia. Tidak diketahui siapakah salah seorang daripada keluarga Abu Bakar yang menceritakan kata-kata Aisyah ini kepada Ibn Ishaq. Siapa dia cerita ni kepada Ibn Ishaq ni tentang Aisyah ni. Menurut ilmu al-usul hadis, riwayat yang tidak jelas nama perawi dalam isnadnya mubham ni. Nama perawi tak jelas, isnadnya bagi mubham. Dianggap sebagai riwayat yang gharib, riwayat yang ganjil dan majhul. Tak tahu siapa-siapa kerana majhul perawinya ni. Komentar ke-6 dah. Kalau Aisyah dikatakan berpendapat roh Nabi SAW sahaja yang telah mengalami Isra' dan Mi'raj, tubuh Nabi duduk atas tempat tidur, dan ada riwayatnya yang dikemukakan oleh Ibn Ishaq, maka Sayyidina Muawiyah pula dikatakan berpendapat Isra' dan Mi'raj hanya telah berlaku kepada Nabi SAW dalam mimpi saja. Ada cerita dah. Muawiyah pun kata serupa Aisyah, kata mimpi saja. Riwayat tentangnya juga ada dikemukakan oleh Ibn Ishaq juga. Ibn Ishaq juga cerita ni. Ibn Ishaq cerita Aisyah kata roh saja Isra' Mi'raj. Muawiyah pun kata roh saja Isra' Mi'raj, mimpi saja. Pada pendapat penulis, Ibn Ishaq dan kunci-kuncinya memanglah bermaksud memburuk-burukkan dan mencela Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Muawiyah melalui riwayat-riwayat yang dikemukakan mereka. Jadi nampaknya sebenarnya ini serangan Ibn Ishaq dan kunci-kuncinya tengah menyerang Aisyah dan Muawiyah. Buat-buat cerita, rekod cerita lah, untuk memburukkan Aisyah dan untuk memburukkan Muawiyah. Seolah-olahnya mereka berdua kurang yakin atau langsung tidak percaya dengan mukjizat Nabi SAW melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj, jasmani dan rohani baginda SAW kedua-duanya sekali. Bukankah ia menunjukkan kejahilan dan ketipisan iman mereka berdua? Itulah yang dikendaki mereka sebenarnya. Jadi orang Syiah ni termasuklah Ibn Ishaq ke apa? Soal mereka telah mencipta hadis riwayat soal supaya nampak Aisyah dan Muawiyah ni tolak Isra' Mi'raj Nabi dengan jasad dan tubuh badan ni. Soalah mimpi saja ni. Supaya nampaknya mereka ni sebenarnya tolak hadis, tolak Isra' Mi'raj lah. Dia tolak ayat Quran tersebut. Jadi begitulah perbahasan kita, komen iaitu riwayat contoh ketiga yang menuduh Aisyah ni kata Nabi hanya roh saja dah Isra' Mi'raj, tubuh dan jasad Nabi duduk atas katil gitu dah. Gitulah. Jadi bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain yang banyak dah. Wallahu a'lam. Setakat tu saja perbincangan kita. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.